Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review lagi buku daripada Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Buku kedua beliau untuk tahun ini, Apa Ada Dengan Ahlil Hadis. Saya terima buku ni dalam 3 hari lepas. Postman hantar kan. Jadi saya pun terkejut sebab saya pun tak ingat bila masa saya pre-order daripada Peace. Jadi basically buku ni kalau bagi peminat kartun ataupun peminat action hero, macam origin story of Dr. Kamilin Jamilin. Dia macam bio, tak semi bio macam tu, tentang bagaimana beliau terjerumus ke dalam bidang ilmu hadis. Bagaimana beliau yang asalnya tidak minat langsung dengan ilmu-ilmu berkaitan agama, tapi berkat doa ibunya terutama dan juga dorongan daripada ayahnya, akhirnya beliau terjerumus juga masuk ke dalam bidang agama, khususnya dalam bidang ilmu hadis. Jadi pagi tadi saya baca, saya tak plan pun nak baca pagi tadi, cuma pagi tadi saya kejut-kejut anak, tiba-tiba terpandang buku tu sebab saya tak sempat nak baca lagi. Saya ambil buku tu, baca, sudah 2 jam setengah kemudian habis. Kira macam saya tak boleh letak buku tu, memang menarik lah. Bahasanya macam biasa, bahasa Dr. Kamilin mudah difahami, dan kali ini pula lebih pada macam bio kan, macam tak formal, bukannya pasal ilmu sangat, lebih pada penceritaan beliau, jadi lebih menarik lah. Saya memang secara pribadi memang suka baca-baca buku-buku autobiografi, semi biografi macam tu. Favourite saya macam buku Dr. Mahathir, Dr. in the House tu. Lepas tu buku macam Lim Kuan Yew punya buku, ialah buku-buku yang pasal autobiografi lah. Jadi buku ni dia tak adalah macam disusun untuk semata-mata buku bio. Sebenarnya saya ingat dalam masa sama Dr. Kamilin juga nak cerita tentang ilmu hadis sikit-sikit. Dia masukkan sikit-sikit tentang disiplin hadis, apa itu ilmu hadis dan beberapa disiplin dalam ilmu hadis. Seperti yang kita tahu bahawa Dr. Kamilin ni dia khusus dalam bidang hadis ni, terutama dalam bidang jarah wa ta'dil, iaitu tentang perkritikan terhadap para periwayat. Jadi secara ringkasnya dia cerita masa dia kecil, bagaimana lepas tingkatan 3, lepas darjah 3, bapaknya terutama, disebabkan oleh background bapak dia yang saya ingat teringin sangat nak tengok anak dia ada dalam bidang agama. Sebelum ni bapak dia dah hantar abang dia, kali ni dia hantar pula Dr. Kamilin pergi untuk mengaji pondok di Kelantan. Dan suasana ketika itu sekolah pondok tak macam sekarang lah, tak banyak macam sekarang, dan tak maupun moden. Sekarang ni kita dapat lihat banyak sekolah pondok yang dah moden, infra pun okey. Jadi Dr. Kamilin terpaksa pergi atas 3 sebab. Nak tahu apa 3 sebab tu, boleh baca dalam buku tu, kenapa dia akur juga pergi. Lepas tu struggle lah dalam 6 tahun tu, pindah. Kira dia tak minat kan, tapi bapak dia terpaksa pergi juga. Rupa-rupanya dia sembunyikan yang dia punya tak minat tu, dan juga prestasi dia ketika kat sekolah pondok tu tidak berapa merangsangkan lah, sebab dia tak minat kan. Dan juga dia cerita tentang asatizah di pondok yang tak peduli dia. Lepas tu juga pengalaman beliau dibuli oleh rakan-rakan. Jadi dia ceritalah yang dia tak berapa minat, dan juga hasil pergaulannya dengan para pelajar di sana menyebabkan dia macam sinis, agak tak berminat dengan agama lah, dalam bidang agama ni. Jadi akhirnya dia kantoi. Dia punya pembelajaran dekat pondok tu tak berapa sukses. Bapak dia pindahkan dia balik ke sekolah agama di Gombak, dan di sana masa umur 15 tahun dia akan ambil SPM lah. Jadi bayangkan dah 6 tahun tak belajar ilmu secara formal, ilmu duniawi secara formal, tiba-tiba nak kena ambil peperiksaan SPM dalam masa kurang 2 tahun. Kena belajar maths, BI, BM, account, semua tu lah. Jadi dia pun macam, alamak, macam mana nak buat kan. Tapi Dr. Kamilin ni itulah, saya ingat dia pun banyak cerita lah pasal dia punya doa ibu ni kan. Dan saya pun amat yakin dengan berkat doa ibu ni. Memang doa ibu ni adalah satu magic yang Allah kurniakan lah.
Allah akan makbulkan. Dia pun cerita tentang amalan ibu dia, dan saya rasa memang mungkin benar lah, berkat doa ibu dia menyebabkan dia daripada tak ambil pelajaran secara formal boleh berjaya dapat 8A masa exam percubaan SPM. Jadi orang macam alamak, terkejut kan, budak ni biar betul kan. Tapi dia pun cerita juga kelemahan dia masa tu adalah English dia tak lulus. Jadi dalam masa macam tu tiba-tiba dapat satu tawaran pula, di mana UIA buat satu macam program dengan Darul Quran kan, JAKIM, untuk ambil. Dia kira masa tu lah saya pun ada teringat, tapi saya tak berapa ingat detail dia. Masa tu dia cita-cita dia adalah cita-cita UIA JAKIM ni nak buat profesional, daripada profesional agama, profesional Islam. Jadi siapa yang layak ni akan pergi ke Darul Quran untuk menghafal Quran 30 juzuk. Lepas tu akan diserap ke dalam program di UIA lah, ambil program-program yang profesional. Dalam masa sama, Dr. Kamilin ni dia seorang yang suka melukis. Masa kecil pun dah lukis kartun, dah lukis komik. Jadi dia memang minat bidang lukisan. Jadi seni ni ada dalam darah dia. Dan dia ada cita-cita nak masuk arkitek. Saya tertarik dengan kisah ni sebab teringat pasal Mufti Meng tau, Ismail Meng kan. Mufti Meng daripada Zimbabwe tu. Dia pun tak minat. Dia hafiz alhamdulillah. Bapak dia pun mufti kan. Jadi dia sebenarnya tak minat untuk sambung bidang agama. Dia minat nak sambung jadi ophthalmologist, jadi doktor mata. Jadi dia dah nak belajar, dah dapat pun tempat di universiti untuk belajar pasal dalam medik ni. Tiba-tiba bapak dia diam-diam ke macam mana dah apply untuk Universiti Madinah juga. Universiti Madinah, nanti saya cerita pasal Universiti Madinah. Dan alhamdulillah Dr. Mufti Meng pergi dan dia tidak look back lagi, dan dia sekarang jadi seperti mufti yang kita kenali lah. Jadi ada banyak persamaan sikit dengan Dr. Kamilin ni. Jadi plan dia kata dia nak masuk Darul Quran ni, hafaz cepat mungkin. Dia ada 1,5 tahun tapi dia nak hafaz cepat. Lepas tu dia nak go through, nak terus masuk jadi arkitek lah dekat UIA. Dia hafal, alhamdulillah dia hafal dengan cepat lah. Dia ada cerita dalam buku tu, ada sampai dia boleh hafal sampai 18 muka surat untuk tasmik, untuk check kan. Jadi alhamdulillah dia dapat masuk UIA lepas tu. Walaupun dia boleh masuk cepat, tapi ustaz tu suruh dia ulang, kata lebih baik dia ulang. Jadi dia pun dia ulang juga, boleh baca dengan detail lah. Lepas tu dia pun dapat lah UIA. Tengah-tengah belajar pula abang dia balik. Dia yang menarik juga tentang buku ni adalah hubungan Dr. Kamilin dengan mak dia, hubungan Dr. Kamilin dengan bapak dia, dan juga yang paling utama saya ingat dalam yang banyak mencorakkan Dr. Kamilin lah, terutama dalam buku ni, adalah hubungan dia dengan abang dia lah. Abang Dr. Kamilin, Dr. Kamilin anak kedua. Abang dia abang sulung, dia balik daripada Madinah. Abang dia memang dah dapat masuk Universiti Madinah, dia balik untuk untuk cuti musim panas. Lepas tu dalam masa tu datang pula tawaran daripada Universiti Madinah untuk pergi interview. Jadi abang dia push dia untuk pergi. Dr. Kamilin ni dah dapat nak masuk arkitek, tiba-tiba dia pula kan tak minat dalam bidang agama. Yang dia masuk pergi Darul Quran tu pun sebab dia sebenarnya target dia adalah untuk masuk jadi profesional tu kan, nak masuk jadi bidang arkitek tu. Jadi abang dia kata, wahai jangan apa kata try kan. Dia pun dengan abang dia rapat, ada diceritakan dalam tu bagaimana abang dia membantu dia, dan juga adalah kisah-kisah menarik sikit dalam tu. Jadi dia pun pergilah, dia pergi interview untuk masuk Universiti Madinah. Masa tu di Perlis, soalan semua dah Arab, dia pula Arab tak berapa clear masa tu. Jadi ada soalan yang tak faham, dia cuma cakap tak tahu apa yang dia tak faham. Dia pun pergi dengan bukannya ya kan, dapat sudah. Jadi alhamdulillah tiba-tiba dapat pula. Dapat datang lagi dilema. Banyak dilema Dr. Kamilin dalam membuat keputusan dalam buku ni. Mula dilema nak masuk Darul Quran ke tak, lepas tu ni dilema nak dapat Universiti Madinah nak pergi ke tak. Jadi dia tahajud dan sebagainya kan. Dan saya ingat ialah macam biasa doa ibu dia, dan juga harapan bapak dia memang nak masuk. Family dia tak ada rush dia untuk buat sebuah keputusan, tapi dia boleh rasa lah. Biasalah kita tengok ayah kita, ibu kita, mak kita, kita tahu apa sebenarnya yang di hati dia kan. Jadi dia pun pergi ke Madinah 5 tahun untuk sambung
Masa tu dia tak tahu lagi dia masuk sambung bidang apa. Dia pergi sana jadi dia kena perbaiki bahasa Arab dia untuk setahun. Lepas tu bagaimana dia buat keputusan dan kenapa dia pilih untuk masuk ke dalam kuliah hadis. Dia ada cerita dalam tu lah, boleh baca dalam tu. Lepas tu dia cerita bagaimana struggle dia, asatizah yang push dia apa semua dan sebagainya kan. Akhirnya dia pun sukses dan kita tahu adalah best student lah, tiap-tiap tahun best student di Madinah tu. Lepas tu dia cerita dia balik masuk USIM, dia dapat tawaran untuk masuk USIM. Lepas tu dia nak sambung belajar lagi untuk master pula. Dan dia cerita juga kenapa dia pilih nak pergi Saudi juga. Tapi walaupun tak pergi ke Universiti Madinah, dia pergi ke Jeddah, Universiti King Saud, dalam bidang hadis juga. Dia cerita kenapa dia buat pilihan begitu dan kenapa dia pilih King Saud dan sebagainya lah. Di sana dia sambung 4 tahun lagi untuk mendapat masa. Dan sekali lagi pun sama juga dapat cemerlang juga. Dan juga kita tahulah yang masa dia sambung PhD di USIM itu pun dia dapat lagi anugerah pelajar cemerlang, dapat dia punya tesis lulus tanpa perlu dicetak, tanpa perlu diperbaiki. Dekat master pun macam tu juga. Jadi buku ni memang inspiring. Kita boleh tengok struggle seorang anak muda yang tak minat agama, yang nakal, yang macam hilang arah pada masa awal, tapi lalas dia boleh berjaya berkat doa ibu dia. Dan juga betapa pentingnya minat menentukan apa yang kita nak di dunia naklah dalam hidup kita ni kan. Minat insya-Allah akan menyebabkan kita usaha, minat akan menyebabkan kita struggle, menyebabkan kita nak apa yang kita nak. Dan saya rasa itu mesej yang paling menangkap bagi saya lah pasal minat ni. Mungkin saudara-saudari sekalian pun ada minat yang tentu. Kita boleh tahulah bila kita minat sesuatu tu kita akan push, kita akan fight supaya kita dapat apa yang kita nak. Jadi apa yang saya geram dengan Dr. Kamilin pasal buku ni, sebab dia cerita macam tak habis, tergantung sampai master tu je. Kita berharap agar dia cerita sampai ke PhD dia tu lah sekurang-kurangnya kan. Tak tahulah dia nak buat episod 2 ke apa, kita tak tahulah. Tapi seramnya buku ni saya dapat rasakan keikhlasan Dr. Kamilin dalam pengajian dia dan bagaimana dia jadi macam sekarang ni, dan juga nasihat-nasihat dia kepada kita lah, pada kami. Saya anggap dia sebagai guru kami, sebab saya pun banyak menimba ilmu, walaupun secara direct mungkin dua kali atau 3 kali saja dapat. Tapi yang kuliah-kuliah dia saya ikuti, tulisan dia saya baca, jadi saya anggap dia sebagai guru saya. Jadi nasihat dia pada talibul ilm, pada penuntut ilmu, keikhlasan, dan juga dia punya macam kitab-kitab tu, apa yang dia cadangkan untuk kita baca, untuk kita kuasai, Bulughul Maram, Riyadhus Salihin kan, dan sebagainya. Dan saya amat terinspirasi dengan beliau lah. Sebelum ni masa tahun 90-an je tu, kita tak dengar pun pasal ustaz-ustaz yang ambil hadis ni kan. Banyak Ustaz Syariah Usuluddin, tapi sejak mutakhirin ni baru terkeluar lah ustaz-ustaz asatizah yang berketerampilan dalam bidang hadis ni. Dr. Mazhar, Rora, Fathul Bari, Dr. Kamilin, juga macam Maulana kita yang juga dalam bidang hadis yang daripada India, Pakistan kan. Jadi baru kita tahu, baru kita sedar betapa pentingnya ilmu hadis. Kalau tidak sebelum ni kita macam tak tahu ilmu hadis tu apa ada dengan ilmu hadis kan. Jadi ustaz-ustaz ni, para asatizah yang ni banyak menyumbang lah atas pembaharuan, atas taji umat Islam kita di Malaysia ni. Dan saya doakan diorang terus menaburkan ilmu diorang, sama ada dari segi kuliah, ceramah, pengajaran di universiti, di surau masjid dan sebagainya, dan supaya kita semua ambil manfaat, supaya kita tahu dan kita dapat mengamalkan hadis ni. Dia ialah yang paling penting lah, supaya kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan daripada bid'ah dan mengamalkan sunnah Nabi, mengikut apa yang Nabi ajar. Jadi saya amat teruja dan saya harap kita semua dapat baca buku ni. Saya pribadi saya lagi suka buku ni lah daripada buku yang sebelum ni, iaitu tentang Muhammad Ihsan Sempurna tu. Saya lebih suka buku ni. Bukannya saya kata tidak penting belajar tentang Nabi, mestilah penting kan,
apa pasal nak baca pasal ustaz-ustaz tapi tak belajar pasal ni. Tapi saya suka buku ni lagi lah, sebab saya lebih inspired daripada buku ni. Mungkin siapa-siapa yang teringin anak-anak untuk menjadi ahli hadis ataupun jadi mencuburi bidang agama, mungkin boleh belikan buku ni untuk bagi anak-anak baca. Saya tak tahu dah buku ni habis ke tak, sebab Dr. Kamilian punya buku ni hari tu pun, yang buku lama sebelum ni pun tercetak habis. Jadi cubalah dapatkan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi